Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Cikgu Doni berharap kita semua berada dalam keadaan baik. Kita teruskan 6.5 simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Terangkan penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Baik, sebelum ni kita sudah belajar tentang apakah kepentingan, mengapakah kita perlu menyimpan dokumen perniagaan. Salah satu sebabnya sebagai rekod dan juga memudahkan kita untuk menyediakan akaun, penyerta akaun kewangan. Katakan Puan Aminah ingin memulakan perniagaan pada 1 Januari 2020, iaitu Puan Aminah ingin menjual bunga dan palsu bunga. Okey, beliau menjalankan urus niaga dalam tempoh 6 bulan yang pertama. Baik, kita lihat dua perkara, urus niaga dan dokumen digunakan. Okey, katakan urus niaga yang pertama, Puan Aminah memasukkan tunai 80,000 ke dalam bank sebagai modal perniagaan ataupun modal permulaan. Jadi dokumen yang terlibat adalah slip bank. Okey. Kemudian urus niaga yang kedua, Puan Aminah membuat pesanan daripada pembekal Lucy untuk membeli 100 kuntum bunga ros. Jadi dokumen yang terlibat ialah melalui borang pesanan. Seterusnya urus niaga menerima 100 kuntum bunga ros daripada pembekal Lucy dengan harga RM300. Dan Puan Aminah membayar secara tunai. Jadi dokumen bil tunai. Seterusnya, Puan Aminah membeli palsu seramik 50 set daripada syarikat Bersatu Seramik pada harga RM600 secara kredit ataupun secara hutang. Jadi dokumen yang terlibat adalah invoice. Dan seterusnya urus niaga ialah Puan Aminah membeli sebuah van terpakai atau second hand dengan harga RM20,000 dengan menggunakan cek. Jadi dokumen yang terlibat adalah resit. Jadi sama ada dia membayar secara tunai ataupun membayar secara cek. Okey, dia akan mendapat dokumen resit. Seterusnya urus niaga, Aminah membayar syarikat Roslan sebanyak RM3,200 dengan menggunakan cek. Jadi dokumen yang terlibat adalah keratan cek sebab dia membayar menggunakan cek. Dan seterusnya memulangkan 1 set palsu seramik yang dibeli daripada syarikat Bersatu kerana pecah. Jadi apakah dokumen yang digunakan atau yang terlibat adalah nota kredit. Okey, seterusnya urus niaga, pembekal Lucy menghantar dokumen membetulkan jumlah dalam invoice yang terkurang cas sebanyak RM55. Jadi dokumen yang terlibat adalah nota debit. Terkurang cas, kita bagi dokumen nota debit. Okey. Seterusnya urus niaga ialah Puan Aminah menjual 2 set bunga ros kepada pelanggan dengan harga RM80 secara tunai. Seterusnya dia dapat dokumen bil tunai lah. Okey, sebab dia menjual secara tunai Puan Aminah membayar gaji pekerja RM1,300 dengan tunai Jadi ini dokumen yang terlibat adalah voucher pembayaran. Dan akhir sekali, urus niaga yang terlibat adalah pemilik mengambil wang tunai kegunaan peribadi. Jadi apa dokumen yang terlibat? Iaitu memo. Setiap dokumen dalam setiap urus niaga perlu disimpan dengan baik. Kenapa perlu disimpan dengan baik? Okey, bertujuan untuk dijadikan rujukan semasa menyediakan perakaunan perniagaan. Ingat murid-murid, dokumen-dokumen ini perlu difailkan atau disimpan dengan baik dan sistematik. 6.6 Penyediaan penyata aliran tunai.
Baik, ini merupakan contoh penyata aliran tunai syarikat Patungka Enterprise. Oke, 3 bulan yang berakhir 31 Mac 2020. Oke, baiklah murid-murid. Sebelum ini kita sudah mengenali penyata aliran tunai dalam bab 4, bab 4 tingkatan 5, yaitu penyata kewangan. Dan cikgu berharap murid-murid masih ingat lagi lah. Apa itu penyata aliran tunai? Baik, penyata aliran tunai merupakan ataupun menunjukkan aliran wang masuk ataupun aliran masuk tunai. Di manakah aliran masuk tunai? Bahagian penerimaan. Dan aliran keluar tunai. Di manakah aliran keluar tunai? Bahagian pembayaran. Bahagian pembayaran bagi suatu tempo. Dan biasanya diambil satu tempo setahun, 12 bulan. PAT ataupun penyata aliran tunai hanya melibatkan urus niaga tunai sahaja. Ingatlah murid-murid, hanya melibatkan urus niaga tunai sahaja. Baik, perkara yang perlu kita lihat dalam penyata aliran tunai adalah baki B/B lah. Apakah maksud baki B/B ini? Merekodkan baki tunai dari bulan yang sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, baki pada bulan Januari, yaitu 12.900. Akan dibawa pada bulan Februari ya. Pada bulan Februari baki yang seterusnya, yaitu 12.900 ini adalah samalah. Begitu juga kalau kita lihat dalam bulan Februari, baki 15.900 akan dibawa pada bulan Mac 15.900. Seterusnya penerimaan. Apakah perkara penerimaan? Merekodkan pendapatan atau hasil daripada aktiviti perniagaan. Jadi ini adalah menunjukkan penerimaan, merekodkan pendapatan atau hasil daripada aktiviti perniagaan. Seperti yang kita lihat di sini, ada jualan tunai, penerimaan daripada penghutang, bermaksud penghutang membayar hutang kepada peniaga. Dan seterusnya, modal, sumbangan, hasil lain seperti komisen, ataupun pinjaman, dan lain-lain. Ini semua di bawah penerimaan. Seterusnya, perkara yang ketiga yaitu pembayaran. Apa itu pembayaran? Merekodkan perbelanjaan ataupun pembayaran perniagaan. Kalau kita lihat di sini, pembayaran ini termasuklah belian tunai, pembayaran kepada pemiutang ataupun peniaga itu membayar hutang kepada pemiutang. Seterusnya, bayaran kos operasi seperti sewa, membayar gaji pekerja, dan utility. Dan begitu juga bayaran balik pinjaman. Ini semua adalah di bawah perkara pembayaran. Seterusnya, perkara yang kita perlu lihat dalam penyata aliran tunai adalah lebihan atau kurangan. Apa itu lebihan? Lebihan berlaku jika jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Manakala kurangan berlaku jika jumlah pembayaran melebihi jumlah penerimaan ataupun jumlah penerimaan kurang daripada jumlah pembayaran. Kalau kita lihat di sini, 9.100 ini merupakan lebihan. Selepas apa? Selepas 14.600 ini kita tolak dengan 5.500. Jumlah penerimaan
Kita tolak dengan jumlah pembayaran, kita dapat baki 9.100. Ini menunjukkan lebihan. Bermaksud jumlah penerimaan tu lebih besar daripada jumlah pembayaran. Okey? Dan seterusnya perkara yang terakhir yang perlu kita lihat dalam pernyataan aliran tunai ialah baki H/B ya. Okey, apakah baki H/B ini ialah merekod baki tunai pada akhir bulan. Baki ini menjadi baki B/B pada bulan yang seterusnya. 6.7 Pemasaran dan jualan. Terangkan konsep pemasaran dan kepentingannya kepada perniagaan. Mari kita lihat apakah konsep pemasaran. Baiklah, pemasaran merupakan aktiviti mencipta nilai barang. Okey, sesuatu barang ataupun perkhidmatan mempunyai nilai ya. Seterusnya, pemasaran merupakan penentuan harga barang. Pemasaran merupakan promosi dan pengedaran barang. Seterusnya, dengan adanya pemasaran, tujuan dapat menggalakkan pertukaran nilai antara penjual dan pembeli, di mana berlakunya urus niaga di antara penjual dan pembeli. Pemasaran dapat memenuhi permintaan pengguna. Dan seterusnya, pemasaran dapat mencapai objektif organisasi perniagaan tersebut. Mari kita lihat apakah kepentingan pemasaran kepada organisasi. Okey, sudah pasti produk ataupun perkhidmatan perniagaan tersebut dapat dikenali oleh orang ramai. Okey, antara kepentingan yang kedua dapat meningkatkan jualan organisasi perniagaan. Seterusnya, kepentingan pemasaran dapat mengekalkan organisasi dalam pasaran, di mana perniagaan tersebut tetap kekal dalam pasaran. Seterusnya, kepentingan pemasaran dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Okey, pemasaran dapat mewujudkan persaingan yang sihat. Terangkan konsep jualan sesebuah perniagaan. Okey, merupakan contoh perniagaan bakery. Jadi, apakah itu konsep jualan? Okey, jualan dikatakan satu aktiviti perdagangan yang melibatkan penjualan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, di mana penjual dapat memperolehi pulangan ataupun keuntungan dalam bentuk wang. Okey, seterusnya dapat memberi nilai tambah bagi memenuhi keperluan pelanggan ataupun pengguna. 6.8 Persediaan menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Baiklah murid-murid, ini adalah bahagian yang terakhir dalam bab 6, persediaan memulakan perniagaan. Biasanya sesebuah organisasi perniagaan perlu mewujudkan bahagian fungsian pemasaran dengan tujuan bagi menjalankan aktiviti pemasaran. Begitu juga organisasi perniagaan perlu mewujudkan bahagian fungsian jualan bagi tujuan aktiviti jualan. Bagi melancarkan lagi aktiviti jualan, biasanya pengurus pemasaran perlu membentuk campuran pemasaran. Ini merupakan salah satu strategi pemasaran. Campuran pemasaran. Huraikan campuran pemasaran sesebuah perniagaan. Baik, biasanya campuran pemasaran dikaitkan dengan produk
ataupun dalam bahasa Inggris produk. Yang kedua tempat, dalam bahasa Inggris place, harga atau price, dan seterusnya promosi ya, promotion. Kalau kita lihat dalam perkataan bahasa Inggris, konsep ini kita dapati ada 4 P ya. Produk, place, price, dan promotion. Jadi kita ringkaskan konsep pemasaran, campuran pemasaran ini merupakan konsep 4 P ya. Jadi campuran pemasaran merupakan strategi untuk meningkatkan permintaan produk ataupun perkhidmatan sebuah perniagaan. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama sekali merupakan produk. Apa itu produk? Peniaga akan menawarkan barang dan perkhidmatan untuk pelanggan dengan tujuan pelanggan dapat membelinya. Produk biasanya dikeluarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dan dalam produk itu mungkin kita boleh kaitkan barang, yaitu bersifat ketara, boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasa dan dihidu. Perkhidmatan pula dalam produk itu bersifat tidak ketara, tidak boleh disentuh, tidak boleh dirasa dan dihidu. Seterusnya, konsep 4P yang kedua yaitu tempat ataupun place. Apa itu tempat pemasaran? Juga dikaitkan dengan pengagihan ataupun juga dikaitkan dengan pengedaran produk. Tempat merupakan proses memindahkan sesuatu produk daripada pengeluar kepada pengguna pada tempat dan masa yang sesuai. Biasanya usahawan perlu memilih tempat yang berhampiran dengan adanya bekalan bahan mentah, tempat yang mempunyai populasi penduduk yang ramai, dan mungkin tempat itu juga merupakan adanya kemudahan infrastruktur yang mencukupi yang memudahkan perniagaan tersebut. Baiklah, ini merupakan gambar contoh produk burger dengan harga, mengikut set masing-masing lah. Jadi kita lihat konsep 4P yang ketiga yaitu harga ataupun price. Jadi apakah itu harga? Harga merupakan nilai pertukaran dalam mata wang bagi sesuatu barang dan perkhidmatan. Penetapan harga adalah sangat penting bagi sesebuah perniagaan, sebabnya ialah bagi mencapai objektif organisasi, seterusnya dapat memaksimumkan keuntungan, dapat meluaskan share pasaran, dan yang paling penting dapat meningkatkan jualan perniagaan tersebut. Harga produk selalunya dipengaruhi oleh kos pengeluaran, dipengaruhi oleh keadaan permintaan dalam pasaran, dipengaruhi oleh persaingan dan persekitaran ekonomi negara. Dan diskon harga merupakan diskon harga produk yang menggalakkan pembelian dan dapat meningkatkan jualan. Jadi apa itu diskon harga? Yaitu suatu harga yang dapat dikurangkan daripada harga asal. Baik, seterusnya konsep 4P yang seterusnya, P yang keempat adalah promosi ataupun promotion. Kalau kita lihat gambar ini menunjukkan gambar yang mempunyai harga diskon 60% untuk produk yang diberilah. Apa itu promosi? Merupakan proses komunikasi tentang maklumat produk disampaikan kepada pelanggan. Promosi ini sangat penting dalam perniagaan sebab bagi tujuan untuk menarik perhatian pelanggan dan mengingatkan dan meyakinkan pelanggan
dapat meluaskan share pasaran, dan yang paling penting, dengan adanya promosi ini dapat meningkatkan jualan. 4 kaedah promosi ya. Terdapat 4 kaedah promosi, yaitu yang pertama, pengiklanan, kedua, promosi jualan, ketiga, publicity, dan yang keempat adalah jualan langsung. Selepas ini kita akan lihat satu demi satu. Terangkan 4 kaedah promosi sesebuah organisasi perniagaan. Oke, mari kita lihat promosi. Jenis promosi yang pertama yaitu pengiklanan. Oke, kalau kita lihat pengiklanan di sini, oke, salah satu saluran yang digunakan adalah melalui surat kabar. Oke, jadi pengiklanan ini merupakan proses komunikasi bagi memperkenalkan, mempromosikan produk atau perkhidmatan di media massa. Contoh media massa yang biasa kita lihat adalah surat kabar, melalui radio, televisyen, majalah, dan internet. Apakah kelebihan pengiklanan ini? Sebenarnya pengiklanan ini bersifat fleksibel, murah, dan biasanya message yang disampaikan ini adalah lebih meluas. Baiklah, seterusnya kita masuk yang kedua. Kalau kita lihat gambar ini, ada tawaran, diskon tunai sehingga 70% sempena Syawal. Kemudian ada percuma 12 bulan ansuran. Jadi apakah bahagian ini merupakan promosi jualan. Apakah promosi jualan? Merupakan insentif yang diberikan oleh peniaga ataupun organisasi perniagaan untuk mendorong pelanggan supaya membeli produk dengan segera. Tujuan promosi jualan ini adalah untuk menarik pelanggan yang baru dan seterusnya dapat meningkatkan pembelian di kalangan pelanggan baru dan juga pelanggan yang sedia adalah. Contoh insentif yang diberikan adalah harga promosi seperti diskon 50-70%, adanya rebate, potongan harga, sampel, percuma, dan pemberian kad kesetiaan yang kita selalu dengar, kad member lah. Baik, ini merupakan contoh gambar publicity Pesta Buku Selangor 2019. Dan publicity ini merupakan jenis promosi yang ketiga. Jadi apakah itu publicity? Publicity merupakan satu bahan maklumat tertentu kepada orang awam melalui media. Media di sini tidak semestinya media massa, tetapi juga media sosial. Tujuan publicity ini adalah untuk menarik pelanggan untuk membeli ataupun mempelawar lebih ramai pelanggan dan seterusnya dapat meningkatkan kehadiran orang ramai. Baiklah murid-murid, ini merupakan bagian yang terakhir. Kita lihat produk ini menunjukkan produk Avon yang berbagai jenis produk Avon. Jadi biasanya dia menggunakan kaedah jualan langsung ataupun direct selling. Jadi apakah itu jualan langsung? Jualan langsung merupakan interaksi antara si penjual dengan si pelanggan secara dekat ataupun secara bersemuka. Tujuan jualan langsung ini ialah dapat memujuk pelanggan untuk membeli sesuatu produk. Kaedah jualan langsung ini dianggap lebih berkesan sebabnya pelanggan dapat menilai produk itu secara lebih dekat.